Subuh tadi cakap mau Sungai Siput, gitulah, dia bergempur, dia berteringat apa masjid lama. Katanya apa? Ya Allah, katanya baru kumur buat renovation, tambah sayap kanan, tambah sayap kiri, wiring pun baru, aircon tak sempat pasang lagi, dah nak roboh. Masih ada orang dapat projek tu. Masih ada orang dapat projek tu. Dan orang tu bila dapat projek tu, ada orang lain pula dapat masuk poket. Ingat, ini bukan orang cari makan, ini cari orang makan. Itulah jadi budaya. Ada yang merajuk sudah pasal masjid tu. Ada yang merajuk pasal masjid tu. Allah. Yang benar benda ni baru renovate, saya pun tahu lah. Sayap sana, sayap kiri, sayap kanan. Apa dilabur ni tak? Itu dia ceritanya tak? Yang ketiga, masuk kita kepada tajuk kita, wa qillatul haya, iaitu maknanya kalau terjemahan Melayunya di sini, kalau Arabnya, kalau saya terjemah, qillatul haya itu ialah sedikit sungguh rasa malu di hadapan Allah, lalu dia melakukan maksiat seenaknya. Di sini diterjemahkan sebagai tiada langsung rasa malu. Tak rasa, nyongit pula. Sudah berani kerana salah dan sudah takut kerana benar. Sepatutnya pepatahnya terbalik. Kita kena berani kerana benar, takut kerana salah. Keluar Black Maria tu nyongit. Lepas tu tak mana dapat ni kepiong pun tak tahu. Tak mana dapat je kepiong kan. Apa tak rasa berakhirnya berakhirnya. Jadi bila dah sampai ke tahap demikian, binasalah. Itu di antara tanda kecelakaan seorang manusia. Dan yang keempat disebut ar-raghabah fid dunya, di sini diterjemahkan sebagai hasrat terhadap dunia, minat. Raghabah ni minat, gemuk, ngidam, itu raghabah terhadap dunia ni. Jadi pemikirannya bukan raghabah fil akhirah, bukan minatkan akhirat, bukan gemukkan akhirat, bukan rindukan akhirat, tetapi dunia. Dalam pemikiran dia, dalam raghabah dan keinginan dia, dunia. Langsung tak ada akhirat. Allahu akbar. Sebab itulah kita kena tanam rasa raghabah fil akhirah. Tak apalah, tak dapat pun tak apa, tak dapat di dunia tak apa, InsyaAllah mudah-mudahan kita ada gantinya di akhirat. So begitu tanamkan akhirat. Sebab walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik, kekal. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Seni-seni. Seni. Dan juga di sini diterjemahkan yang kelima yang boleh membinasakan dan mencelakakan seseorang, yaitu diterjemahkan di sini bahawa kalau di sini dikatakan wa tulul amal. Tulul amal ni panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Di sini disebut bahawa harapan yang tidak terbatas, angan-angan terhadap keuntungan duniawi. Panjang angan-angan. Kata Pak Angkat, mati Belanda kerana pangkat, mati Cina kerana harta, mati Keling kerana makanan, mati Melayu kerana panjang angan-angan. Saya kebetulan beli CD dia tu, jadi dia kata mati Belanda, tempat maknanya dulu lah, di Indonesia tu Belanda lah. Mati Belanda kerana pangkat, mati Cina kerana harta, mati Keling kerana makanan, mati Melayu kerana panjang angan-angan, katanya. Jadi kalau kita bercita-cita yang kuat, tak apa, dipanggil quwwatul himmah, mempunyai gagasan dan cita-cita, itu teruskan. Memang kita perlu ada gagasan dalam hidup ni, mesti banyak gagasan-gagasan
ya, cita-cita idealisme, macam mana nak buat masjid kita ni, macam mana nak buat qaryah kita ni, itu mesti ada gagasan. Ini yang panjang angan-angan, tak ada sudahnya, tak ada usaha, tak ada ikhtiar, dia berangan. Jadi itu itu dia. Baik. Kemudian diteruskan ya oleh maknanya Imam Qushairi, katanya apa di sini, bahawa itu 5 ya. Dalam satu kitab wahyu, di sini disebut wa fi ba'dil kutub, iaitu sebahagian daripada kitab wahyu, Allah berfirman, hambaku telah tidak memperlakukan aku dengan adil. Ma ansafani abdi, hambaku tidak insaf. Ma ansafani abdi, hambaku tidak rasional, ya, hambaku tidak insaf, hambaku tidak rasional. Di sini diterjemahkan sebagai hambaku tidak memperlakukan aku dengan adil, berinteraksi dengan cara yang tak kena, kata Allah Ta'ala. Apa dia? Dia berdoa kepada aku, ya, dan aku merasa malu tidak mengkabulkan doanya. Ud'uni astajib lakum. Tapi malangnya, apa dia? Tapi dia bermaksiat kepada aku tanpa merasa malu terhadap aku. Aku ni, kata Allah, kerana dia berdoa, aku terimalah doa dia, aku bagilah apa yang dia tak, ya. Tapi dia, ya Allah, senang-senang dia melakukan maksiat terhadap aku. Jadi itu tak rasionalnya. Ma ansafani abdi, ya. Kalau ibarat ginilah, kita dengan majikan minta naik pangkat, ya tak? Tapi bila dah naikkan pangkat, udah lantaknya mau ke mana tiada yang larang, katanya. Mana pula, ya tak? Patut buat kerja, kan? Dah dibagikan tugasnya, lembur, udah tak ada. Jadi tidak kena malu. Majikan telah memberikan apresiasi dan akreditasi, telah memberikan penghargaan dan naikkan pangkat. Tiba-tiba dia tuang, ya tak? Dia nya tak ada. Ini kata disebut di sini, ya, betapa tidak malunya seseorang. Dia tidak balas baik dengan baik, dibalas baik dengan jahat, ya. Dia kata di sini bahawa hambaku tidak memperlakukan, tidak berinteraksi dengan aku dengan cara yang selayaknya, tidak rasional, ya. Apa dia? Tidak insaf. Dalam bahasa Arab disebut ma ansafani abdi, ya. Dan katanya di sini bahawa dia berdoa kepada aku, tak apalah, ya tak? Dia berdoa kepada aku, yad'uni fa astahyi an aruddahu, aku malu nak menolak doa dia, aku pun kabulkanlah doa. Tapi dia, ya, bermaksiat kepada aku, wa ya'sini fala yastahyi minni, dan dia boleh senang-senang engkar maksiat, tidak buat kerja, tidak menjadi hamba, tidak beribadat, dan tidak pula dia rasa malu. Macam tadi kan, majikan dah naikkan pangkat, dah berikan dia akreditasi dan sebagainya, kedudukan, tiba-tiba prestasinya menurun dengan begitu menjunam, tak ada dah dia rasa malu apa-apa. Begitulah disebut di dalam sebahagian daripada kitab-kitab samawi, ya, kitab-kitab samawi. Nah, kemudian kita teruskan. Kata siapa? Kata Yahya ibnu Mu'az menyatakan, bagi manusia yang malu di hadapan Allah ketika dia taat, Allah malu menghukumnya ketika mana dia melakukan dosa. Ini merupakan motivasi, ya, merupakan suatu motivasi, suatu pecutan, suatu gerakan, ya. Maknanya manusia mana yang tak buat dosa, ya, sifat manusia itu mewarisi Nabi Adam alaihissalam, berbuat salah, ya, berbuat salah. Namun demikian, justru dia ada ketika-ketikanya, ya, dia malu dengan Allah Ta'ala, tak sanggup dia berbuat demikian. Maka kelebihan malu itu diberikan, maknanya penghargaan, diberikan kemuliaan, sehingga kalau nantinya dia pernah terjebak, justru kelemahan dirinya, kelemahan imannya,
terpengaruh dengan kawan-kawannya, kesuntukan hartanya, lalu dia terlibat juga. Maka oleh kerana dia pernah ada sifat malu di hadapan Allah, Allah memberikan penghargaan, maka Allah pun malu untuk menghukumnya ketika mana dia melakukan dosa. Ya, man istahya min Allah Ta'ala muti'an istahya Allah Ta'ala minhu wa huwa muznib. Kalau terjemahannya ialah siapa yang pernah malu dengan Allah dalam keadaan ketaatan, lalu Allah malu kepadanya ketika mana dia melakukan dosa. Jadi maknanya malunya kita kadang-kadang tenaga Tuhan bagi, kita tak sumbangkan, harta Tuhan bagi, kita tak sumbangkan, ya, masa Tuhan bagi, kita tak maknanya manfaatkan. Malu itu datang, lalu kita pun iringi dengan amalan-amalan. Tetapi ketika yang lain, barangkali kelemahan nafsu, kita terjebak dengan perkara maksiat. Namun Allah akan memberikan penghargaan. Malunya kita sebelum ini akan menyebabkan Allah malu untuk menghukum dosa-dosa yang kita lakukan. Ini sebenarnya kita kata perbahasan tasawuf ni, ya, perbahasan yang maknanya kita kata perbahasan yang maknanya kita kata yang melibatkan interaksi hamba dengan Tuhan. Dan Allah Ta'ala itu berlaku ihsannya kepada hamba itu lebih. Kalau hamba ku datang berjalan, aku datang kepadanya berlari, begitu kan? Kalau hamba ku menyebut aku sendiri, aku menyebutnya di khalayak ramai malaikat-malaikatku. Jadi begitu Allah lebih daripada apa yang kita lakukan. Kita datang kepada Allah berjalan, tu maknanya beransur-ansur. Allah datang kepada kita, lebih-lebih suka kepada kita berlari, maknanya Allah lebih suka rapat dengan kita. Kita sebut nama Allah dalam zikir kita sendirian, Allah sebut nama kita dalam majlis khalayak ramai ataupun khalayak malaikat-malaikat. Jadi Allah lebih daripada kita. Kalau kita pergi rumah orang, ya, tuan rumah tu melayan kita, ya Allah, kalau esok dia datang rumah aku pula, mana apa aku nak melayannya, ya Allah, lepas ke dapur, lepas ke dapur dia punya layan itu, ya Allah weh, kata orang, ya Allah weh, ya Allah weh, lepas ke dapur, ya Allah dia layan sampai aku dah tak boleh nak tidur. Kenapa? Tak, macam-macam dia layan. Kalau dia datang wali sebenarnya apa nak belayan dia tu, ya. Macam itu contohnya. Maksudnya lebih Allah daripada kita dari sudut maknanya iradah Allah untuk supaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah.